Wa yukrahu an yujassasal qabr. Makruh tajsis, tengok dalam kitab kita ni senang dia tulis. Dia kata mengecak kubur. Buat kecak kubur. Tulis itu al-jassu, buat dengan kapu. Tajsisul qabri maknanya perhiaskan kubur itu dengan kapu, dengan semen. Itu semua perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang iaitu buat tulisan yutla bil jis wal jir. Apa cak kau ni, maka bukan cak macam-macam orang duk buat sekarang ni kan. Jadi kita kena ingat itu di antara perkara yang tidak baik. Sebab apa tidak baik? Tanda sini. Kenapa? Tengok dalam kitab. Makruh di sini para pelajar tulis dua pandangan ulama. Ada yang mengatakan makruh karahatat tanzih, maknanya makruh tidak haram tapi perbuatan itu tidak baik. Tapi ada orang kata makruh tahrim, maknanya perbuatan itu haram. Apa dia haram? Membuat perhiasan atas kubur. Sama ada kita buat dengan kapur, dengan semen, dengan cat. Dan juga makruh membuat binaan di atasnya. Membuat binaan atasnya, wa an yuktaba alaihi, dan menulis nama pemiliknya sebagainya. Kita kata pemilik kubur, tua kubur, dia duduk jalan, tak ada apa dah kan. Nama kita dah sebut tadi. Seperti yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, katanya, apa dia kata? Kata Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yaq'uda alaihi wa an yubna alaihi. Tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Jadi larangan Nabi itu khilaf ulama di situlah. Khilaf ulama tentang larangan itu bersifat haram atau larangan makruh. Tapi Nabi, para sahabat kata naha. Nabi kita larang. Man larang itu jangan buat. 3 perkara larang ini hadis yang sahih, iaitu larang tajsis, tulis mula. Tajsis bukan mengecat, mana buat dengan semen, dengan kapur atau dengan cat betul dah tu. Membuat binaan atasnya dan duduk di atasnya dan dituliskan namanya. Ada tak tambahan lagi, ditulis nama dalam hadis yang telah kita baca tadi. Dan wala karaha fi tatin, dan tidak makruh melumuri lumpur. Mana kalau kita ambil tanah, kita buat likur kubur, tak apa. Yang makruhnya buat binaan dengan semen. Jadi semen yang kita ada hari ni seperti yang kita tengok hari ni, kan? Seperti yang kita tengok sekarang dengan kapuk, orang panggil kapuk. Berapa harga kapuk tu? Berapa harga? Kalau buat yang hok ni, hok buat dengan mozaik tu, berapa harga? 4,000. Ini semua pembaziran. Nabi kita larang. Maka dalam masalah ini, dalam kitab kita kata makruh. Tengok dalam kitab sunnah ni, wa qad hamalal jumhur an-nahya 'alal karahah. Ramai ulama kata nak larangan itu makruh, mana perbuatan itu tidak baik. Wa hamalahu Ibnu Hazm 'ala tahrim. Ibnu Hazm dan sebagian ulama lain kata iaitulah haram perbuatan yang tersebut. Kita tengok dalam kitab yang lain, dalam kitab fiqh fiqh al-manhaji yang telah kita baca, dalam fiqh manhaji yang telah kita jilid yang pertama, dia kata yukrahu tasydidul qubur, makruh ataupun dilarang membuat binaan di atas kubur, tak kira lah sama ada dengan semi ke, dengan kapur kan, dengan seumpamanya. Hadis dalil. Fa'in bana. Kalau dibina, ini jelas tanda ini. Kalau dibina dengan rukham tu marma. Kalau dibina dengan rukham, dengan marma, dengan mozaik, kana haraman li mukhalafatihi syadidah, adalah perbuatan yang haram kerana dia menyalahi teruk
pelanggaran dia dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kenapa ulama kata kalau buat dengan marma itu haram? Sebab dia bertembung dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walima fi dzalika min idha'atil mal, dan dia juga mensia-siakan harta yang dilarang oleh syarak. Yang ketiga, wa ma fihi minal mubahati wal mufakharati, dia juga termasuk dalam nak menunjuk-nunjuk, nak berbangga-bangga. Kita sayang ke ayah kita, kita buat kubur, kapuk dia dengan marma yang harga beribu-ribu. Buat apa? Baik buat ribu, buat rumah orang miskin, boleh pahala kepada ayah kita. Buat kapuk tak dapat pahala. Jadi ini di antara dalam kitab fiqh manhaji sangat jelas, lebih jelas daripada Mu'tamad dalam masalah ini. Tuan-tuan boleh tengok jilid yang pertama di akhir kitab. Itu yang dilarang. Kalau buat dengan rukham, dengan marma, dengan mozaik, haram. Makruh tadi setakat yang ada lah ni. Setakat buat dengan jas, dengan tajsis, dengan kapur, dengan semi, itu pun jangan lebih daripada 1 jengkal. Ingat. Tidak kata tinggi-tinggi, jengkal je boleh. Sekadar kita nak tanda kubur kita saja. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan lebih daripada la yurfa, jangan diangkat lebih daripada 1 jengkal ala shibrin, jengkal. Jadi kita kena baiki lah. Kubur kita sekarang ni kita kena baiki balik. InsyaAllah kita berusaha untuk laksanakan sunnah ini. Hak mana tinggi-tinggi kita rendahkan dia. Hak mana buat dengan marma, hapuskan. Sebab dalam kitab kita, ini kitab fiqh Syafi'i semua yang kita baca ni, semuanya mengatakan perbuatan itu haram sekiranya dibuat dengan rukham, dengan marma ataupun dengan mozaik, dengan yang maha-maha, itu tidak boleh. Allahu Akbar. Ini jadi hadis kita ni jelas. Yang kelima ni tak boleh kita buat binaan ataupun dia panggil marma atas kubur.